Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan, para sahabat dan member yang masih setia dengan channel The Indorijal. Alhamdulillah. Malam ni saya nak kongsikan satu luahan, satu orang kata apa, pendapat, satu kalau boleh bagi orang kata apa, ekspresi lah macam tu kan, berkenaan dengan satu video yang 1-2 hari ini viral berkenaan dengan seorang wanita, seorang gadis yang diberi RM20,000 untuk meninggalkan boyfriend dia. Adakah dia sanggup? Maka dia menerima tawaran tersebut, yang akhirnya boyfriend dia marah dan video tu jadi viral. Itu antara secara ringkasnya, dan saya yakin dan percaya tuan-tuan tahu cerita ini. Dan benda itu menjadi viral. That things went viral bila masuk ke pelbagai jenis channel di YouTube, di page di Facebook. Bahkan pagi tu saya pergi sekolah, saya nak kata saya dengar era pagi tu pun mereka membuka topik yang sama tentang perempuan pisau cukur dan sebagainya. Maka dia mencetuskan polemik yang pelbagai dalam kalangan masyarakat kita. Apa yang saya nak cerita pada hari ini adalah saya dipahamkan video itu adalah video prank. Sepatutnya saya tak sambut video tersebut untuk cerita dekat channel, tapi sebab dia akan membantu promosi video tu lagi. Tapi kalau sengap-sengap pun nanti dia nak ke mana benda tu, saya pilih untuk cakap juga lah. Tapi dalam tempoh yang singkat, dan mudah-mudahan memberi manfaat. Baik, saya teringat masa saya sekolah dulu, ada member kami ni, dia suka curi duit lah, dia suka mencuri. Kemudian tapi tak pernah dapat, tapi kita tahu dia curi. Sampai satu ketika tu kita plan macam mana nak tangkap dia dalam keadaan dia mencuri. Maka kita umpan, kita ambil satu duit, kita catatkan nombor duit tu, kemudian kita letak dekat bawah bantai, bukan atas katil, just tunjuk duit macam tu. Kemudian satu orang member kita pakat ajak kawan saya ni pergi tandas. So akan lalu dekat dom tu, dekat bilik tu, dengan niat kami, dengan kami punya intention kami nak bagi dia ambil duit tu. Dia pegang saja duit tu dalam poket, boleh habis lah. Itu point kami masa tu. So dan berjaya benda tu. Dan bila plan itu berjaya dan kawan ni pun ambil duit tu, maka kita pun cukup dan kita dapat dia. Maka berlakulah satu dua benda tak payah abang lah. Tapi akhirnya bila kes ni dia bawa ke depan sampai ke peringkat pentadbiran, peringkat pentadbiran sekolah PKM dan sebagainya, instead of dia kena, tapi kami pun kena juga. Pakat kena seorang 2 rotan. Saya ingat lagi masa tu, kita kata dekat penolong kanan masa tu, kami kata kami bukan curi, kami tangkap dia curi. Tapi kata guru kami, dia kata bukan dia mencuri, hampa yang mendorong dia mencuri. Bukan dia dengan niat nak mencuri, tetapi hampa letak duit tu atas katil, hampa paksa dia untuk ambil, dan dia ambil. Kalau ikut Islam pun dia bukan curi, dia ambil benda yang terpampang depan dia. Hampa tahu ke dia mencuri? Mungkin dia ambil simpan untuk nak bagi ke cikgu nanti ke, ataupun tak tahu. Jadi hampa yang mendorong dia untuk mencuri benda tu. Hampa yang letak atas tu, hampa set up situasi itu agar dia kelihatan untuk ambil duit tu, dan bila dia ambil, hampa tuduh dia mencuri. Yang salah bukan dia, hampa. Kami kena masa tu. Dan benda tu buat saya terfikir, betul ya? Sebab kami yang plan benda tu untuk kenakan dia. Meskipun mungkin dia mencuri sebelumnya, tetapi tak ada bukti. Tapi kami tak boleh nak adakan ataupun buat bukti itu in order untuk kita salahkan dia. So at the end, ringkas cerita, kami kena seorang 2 rotan masa tu. Sebab memerangkap rakan mencuri. Itu kena kerana kesalahan tersebut. Jadi nak berbalik kepada video yang saya nak cerita ni, tentang seorang awek yang ambil 20,000 lelaki tersebut. Dia tak ambil, tak pasti dia tak ambil kan, cuma boyfriend dia masuk masa tu kan. Begitulah senario dia. Kalau kita nak kata perempuan itu pisau cukur ke, dia ambil duit sebagainya, bukan dia yang datang kepada lelaki tersebut untuk minta, ataupun bukan dalam tempoh yang panjang berminggu-minggu dia approach lelaki tersebut yang kaya, yang pemilik studio kononnya itu, untuk nak rapat dengan dia dan meninggalkan boyfriend dia. Sebaliknya, kalau kita tengok dalam video tersebut, sama ada rekaan ataupun betul, saya yakin dalam hati saya rasa ni reka just untuk tarik penonton saja. Tapi tak apalah, kalau dia betul ke, dia reka ke, kita still tak boleh cakap perempuan tu yang mata duitan. Sebab laki tu yang eager, yang sungguh-sungguh, seolah-olah nak memerangkap perempuan tu. Dan saya dipahamkan dalam video tersebut,
Memang boyfriend dia ni yang set up benda tu. Yang minta pemilik channel ni untuk set up kan benda tu just untuk uji awet dia. Ini satu jenis boyfriend yang kalau boyfriend dia betul yang tinggal lah. Apa yang hang dapat dengan hang nak set up buat benda tu untuk awet. Hang nak uji dia setia macam mana. Itu bukan hang nak uji dia, tu hang nak perkenal dia. Dan at the end perempuan tu kena kecaman, dan tapi adalah orang yang defend dan backup dia juga, dan dia mula menjadi peperangan antara jantina. Perempuan mengatakan laki pisau cukur, laki mengatakan perempuan pisau cukur. Dia pisau ataupun cukur ni dia bukan berkenaan dengan jantina. Baik atau buruk bukan berkenaan dengan jantina, tapi berkenaan dengan individu tu sendiri. Saya selalu sebut penipunya orang tu bukan sebabnya dia tu Cina, tapi sebab diri dia sendiri. Malahnya orang tu bukan sebab dia tu Melayu, tapi sebab diri dia sendiri. Ataupun macam-macam lah atas sebab diri sendiri. Jadi dalam video ni tak adil untuk kita mengatakan, bukan saya nak bela perempuan tu, tapi tak adil untuk kita nak komen, kita nak mengatakan dia tu seorang pisau cukur lah, tak setia lah. Saya baca kat komen sedih lah. Kemudian akhirnya yalah, kalau benda tu betul, dia dianiaya. Kalau betul lah, tinggal lah boyfriend hang tu ramai gila-gila yang menerima hang seadanya. Tapi kalau benda tu prank, kalau benda tu sekadar lakonan pemilik channel YouTube, saya pun tak faham. Konten yang begini nak bawa kita ke mana? Itu point saya. Konten-konten yang begini, dia nak bawa kita ke mana? Kita melihat bila hari ni, bila perkembangan media sosial, ramai orang dapat buat duit dengan YouTube. Saya pun baru mula berjinak-jinak dengan benda ni. Saya cuba-cuba kawan bagi tahu hang kena start buat video, belajar buat monetize. Saya baru cuba. Sejujurnya saya baru sekali dapat pendapatan dalam 5 waktu lebih masa tu. Kemudian untuk yang second saya tak tahu lah macam mana, tapi saya tengok dekat update tu dia tulis RM17. Tak tahu lah macam mana, saya pun biar-biarlah, kalau ada tak ada lah. Tapi kalau orang dapat buat duit dengan benda tu, dia teruskanlah dengan orang, tapi tu rezeki dia kan. Macam Syahmi, macam Koko, macam Zuki dan sebagainya, alhamdulillah teruskan. Tapi konten-konten yang picisan ini, konten-konten yang kita fikir dia nak bawa masyarakat kita ke mana. Satu segi kebaikan konten ini adalah di situ dapat menunjukkan kepada kita indikator beginilah masyarakat kita. Video-video yang mencetuskan orang kata apa, dramatik, yang ada nilai-nilai negatif, yang menunjukkan perempuan curang, menunjukkan laki je, dia cepat tangkap di hati orang, dan orang akan berbincang tentangnya dengan within a day, dalam satu hari dia masuk ke radio, dia di-share oleh channel itu, dia share ke channel ini, masuk ke macam-macam page dan sebagainya. Maka demikianlah orientasi masyarakat kita sekarang, which is benda itu yang patut kita risau. Kerana sekarang ini orientasi kita, keperluan kita, apa yang kita cari adalah benda-benda yang negatif. Benda tentang perceraian, benda tentang kecurangan, benda tentang pisau cukur dan sebagainya. Dan benda itu laku. Sebab tu saya sebut selalu dah sebelum ni, hatred does sell sekarang. Kebencian boleh dijual. Kebencian boleh dijual dan orang beli kebencian tersebut. Tetapi cinta, meskipun dia percuma, orang tak akan memenangnya. Kerana itulah sifat dunia akhir zaman, iaitu orang lebih mencari benda-benda yang batil, benda-benda yang bersifat ada impact untuk kita kata, untuk kita kecam, untuk kita komen, dan benda itu cepat laris. Percayalah cakap saya, marketing seperti ini, jika kita tak bendung daripada sekarang, akhirnya dia akan menyebabkan semua area, semua bidang, dia akan menukar caranya untuk mengkreatkan isu, buat apa-apa yang berunsur negative vibes, yang akhirnya benda itu akan menyebabkan keuntungan berbalik kepada dia. Saya cuba nak bawa tuan-tuan fikir lah. Ini luahan sajalah. Telah berapa banyak industri yang musnah dan hancur dengan kedatangan duit. Dengan kedatangan duit, telah berapa banyak industri yang hancur. Saya beri contoh, industri pendidikan. Dengan duit, maka kita dapat lihat tumbuhnya kolej-kolej swasta macam Cendawan.
Yang akhirnya kuliah-kuliah swasta ini saya tak tahu mungkin dengan bantuan politik dan sebagainya, mereka itu berkembang dengan cepat. Dan mereka itu turun ke kampung-kampung, pi mendekati para kaunselor, mendekati para pelajar dan menceritakan tentang kebaikan universiti mereka, kerjasama dengan IPTA itu, kerjasama dengan IPTA ini, nanti akan kumpul kat IPTA itu, kumpul kat IPTA ini. Bahkan sampai tahap lambang universiti itu pun kadang-kadang diletakkan IPTA yang lambang IPTA di sebelahnya. Ialah memang dia ada joint venture di situ. Dan menyebabkan lambakan IPTS, dan akhirnya menyebabkan pelajar-pelajar yang dia tak layak untuk nak masuk IPTA dan dia tak mau untuk masuk form 6, so dia pilih untuk pergi ke IPTS, yang akhirnya kita dapat lihat hari ni lambakan orang kata apa, graduan yang tidak ada pekerjaan sebab dia keluar dengan degree dan hutang dia lebih banyak berbanding orang yang PTA. PTA mungkin loan dia dalam 22,000, 26,000, tetapi PTS mungkin mencecah 60 ke 70,000. Tetapi orang yang begini kadang-kadang mereka tidak ada tempat dalam sektor pekerjaan. Tidak ada tempat, kadang-kadang lah, bukan semua, tapi mostly tak ada tempat sebab IPTA dia ada kuota dia, IPTS tak ada. So sebab dia business base, so datang masuk. Saya selalu sebut kat para pelajar saya kat sekolah saya, kalau tak layak PIPTA, tak layak masuk matrik, tak boleh PIPG, jangan rasa sedih, masuk form 6. Nak masuk form 6, selalunya form 6 ni selalunya dapat. Selalunya lah sebab syarat dia rendah. Tapi itulah dilema pelajar kita, dia tak mau form 6, dia rasa macam lekeh, rasa macam kampung, tak mau pi. Dia rela bayar mahal, buat loan dengan BT-BTN, kemudian dia sanggup bayar sampai 60,000, 70,000 masuk ke swasta yang tak tentu kerja macam mana. Yang akhirnya bila dia keluar, dia menanggung bebanan itu, kerja tak ada, di dalam keadaan hutang yang hampir 100,000, dan dia mengkreatkan suasana seperti mana yang ada sekarang. Bila duit dah masuk dalam sektor pendidikan, tengok apa kesan kepada pendidikan kita hari ini. Saya ada seorang sahabat daripada Indonesia masa saya belajar di UAE dulu, sahabat kerip saya. Bila kami sembang tentang sistem pendidikan di sana, saya tak pasti mungkin sahabat-sahabat Indonesia boleh komen di komen di ruangan komen nanti, benar ataupun tidak fakta ini. Katanya kalau di Indonesia itu, bila melihatkan seseorang itu berpangkat besar, berpendidikan tinggi, jangan mudah tertipu. Kadang-kadang bukan kerana dia pandai, tetapi kerana dia kaya, dia ada kemampuan. Bila melihat seseorang itu macam tidak cerdik, kurang cerdik katanya, jangan tertipu. Kadang-kadang bukannya dia tidak pandai, tetapi keluarganya tidak mempunyai wang yang cukup untuk menyambung pembelajarannya. Maka dia kata itu sudah berlaku di Indonesia. Malaysia ke arah itu. Bila mana kita menjenamakan universiti swasta, bukan sekadar tak boleh, tetapi perlu ada kawalan, perlu ada satu sistem kuota ataupun perlu ada unjuran. Contoh saya bagi misalnya macam ni. Sekarang ini saya bagi contoh dalam realiti. Sekarang ini para pelajar yang dia keluar form 6, dapat universiti, dapat IPTA, dapat tawaran ijazah sarjana muda pendidikan. Zaman saya dulu tahun 2009 2010, antara kos yang paling orang nak minta adalah pendidikan, sebab orang risau dengan peluang pekerjaan nanti. So kos pendidikan ini akan keluar jadi cikgu, so lebih terjamin, maka ramai orang akan minta. Maka pointer yang dia demand adalah tinggi, so ramai orang minta. So dapat, ada yang dapat, tak dapat. Malangnya hari ini bila tahun 2020, bukan semua yang lulusan degree pendidikan itu akan keluar bekerja sebagai seorang cikgu. Ramai junior-junior saya yang tak dapat posting, tak dapat tempat. Bila diminta tempat kerja lain, Jabatan Alim menolaknya kerana dia ni degree pendidikan, sukar. Ada yang terima, ada yang tolak, tapi kebanyakan tolak sebab dalam fikiran orang jabatan lain, budak ini dia degree pendidikan, one day dia akan jadi cikgu juga. So jangan ambil dia buang masa. Dia akan jadi cikgu juga, dia akan tinggalkan kita nanti. So dia tak dia ambil. So berapa ramai junior-junior saya ni, saya yakin dekat Universiti IPTA ni pun tak dapat tempat. Ramai tak dapat tempat. Maka kesannya adalah seperti mana yang ada sekarang. Satu. Yang kedua, bagaimana bila saya bincang dengan anak-anak murid sekolah saya, kemudian 2-3 orang kaunselor yang lain, dan saya melihat kepada perkembangan IPTS, bagaimana IPTS juga ada satu kebenaran ataupun keizinan, dia boleh tawarkan ijazah pendidikan. Apa signifikannya dengan jaminan yang dia boleh meletakkan pelajar pendidikan dia ini untuk dapat tempat bekerja dalam sektor kerajaan, dalam sektor pendidikan. Bukan saya nak katakan budak ni layak tak layak, itu cerita lain. Ini cerita kita risau dia menggunakan modal itu untuk memperdaya budak ini. So akhirnya budak ini keluar dengan hutang 70,000, 80,000,
tempat untuk nak masuk ke sekolah tak boleh dengan lulusan dengan sijil yang dia ada, sebab yang IPTA pun beratok tak dapat tempat lagi di sekolah. Bagaimana nak buka pintu kepada IPTS pula? So jadi sukar macam tu. Kenapa? Kerana duit telah masuk. Begitu juga dalam sektor kesihatan. Saya takut nak komen tentang kesihatan ini sebab saya ramai kawan-kawan doktor, saya takut menggurus hati mereka. Tetapi secara umumnya di peringkat dunia, dia berlaku di India, sekarang Malaysia, mungkin ke arah tu saya tak pasti. Tetapi saya cakap secara umum, saya minta maaf rakan-rakan yang merupakan doktor dan sebagainya. Ini yang kes yang saya hadapi sendiri bila saya interview satu orang cikgu perempuan, dia pesakit kanser kronik stage 4. Ketika tu saya ikut Tuan Haji Lokman untuk dia merawat para pesakit kanser dia kan. Dia kata dilema kami para pesakit kanser ni, bila kami berubat dengan ini dia cerita sendiri, saya quote, bila kami berubat dengan hospital swasta, benda-benda yang patut dia buat mastectomy, dia buat lumpectomy je. Maknanya benda-benda yang dia boleh buang terus kanser itu, dia akan buang sikitnya. Sebab dia akan pastikan budak ini akan main lagi. Ini katanya, bukan saya harap orang jangan salah faham kenyataan saya. Ini saya quote kata-kata orang yang berpengalaman menghadapi krisis ini. Benda patut boleh selesai terus, dia selesai sikit dan benda itu berlarutan. Tetapi kalau kami pi kerajaan pula, benda yang patut buang sikit-sikit, dia pi buang semua. Sebab jangan main lagi. Ataupun kami kena beratok yang panjang dalam tempoh yang lama, berebut dengan orang dan sebagainya. Akhirnya daripada sakit sikit jadi sakit banyak. Tak tahu nak halau ke mana, dia kata. Satu ayat dia tu menimbulkan kesan dekat hati saya. Saya fikir, Allah, ini yang terjadi. Kemudian dalam sektor, dalam bidang saya boleh bagi contoh apa lagi? Dalam bidang hiburan, bila mana duit telah masuk ke dalam sektor hiburan, maka seperti mana kita tengok sekarang, program reality TV muncul. Kemudian contoh macam Gamak lawak, reality TV yang lawak. Kadang artis tu tak lawak pun, tapi sebabkan peranan SMS, duit boleh masuk kepada telco, kepada penaja, kepada syarikat. Maka akhirnya yang dijulang itu bukannya yang paling lawak, tetapi yang paling mendatangkan duit. Ini yang sedang berlaku dalam industri hiburan, berlaku dalam sektor pendidikan, berlaku dalam sektor kesihatan. Apa sahaja benda yang bila masuknya duit ke dalam bidang itu, maka bidang itu akan runtuh. Maaf sebut, ini juga telah berlaku dalam bidang agama. Telah pun berlaku. Dan dilihat kita risau, semakin lama semakin parah kita takut. Harap dapat dibendung. Bila duit telah masuk, begitu juga sekarang bila orang dapat tengok income, boleh dapat jana pendapatan melalui YouTube dan sebagainya. Demi duit, konten akan dihasilkan tanpa disiplin seni, tanpa niat yang murni, tanpa orang kata apa, wacana yang betul-betul apa yang dia cuba nak sampaikan. Unless duit semata-mata, maka dia akan menyebabkan orang akan mencuri konten orang lain. Para media akan berbalah. Orang akan claim ini video aku, tu video dia akan bergaduh dan dia akan wujudlah macam-macam cara untuk orang promote diri masuk dalam media sosial, yang akhirnya benda itu akan jadi sumber pendapatan mereka. Maka lahirlah konten-konten yang begini. Jadi pengaruh keuangan terhadap sesuatu industri, sesuatu bidang itu yang kita kena perhatikan dan kita kena perhalusi. Bahaya sebenarnya virus keuangan ini. Bukan kita tak boleh ada duit. Boleh hidup, memang kita perlukan duit. Saya perlukan duit, tuan-tuan perlukan duit, semua orang perlukan duit. Tetapi bahayanya bila kemasukan bisnes itu ke dalam sesebuah organisasi, ke dalam sesebuah arena ataupun bidang, yang akhirnya akan memberi kesan yang buruk kepada bidang tersebut. Kita telah melihatnya dalam sektor pendidikan seperti mana yang saya sebut tadi. Kita telah melihatnya dalam sektor kesihatan seperti yang kita katakan tadi. Sekarang telah masuk ke sektor hiburan dan semakin parah dalam sektor agama, yang akhirnya akan menyebabkan kita tidak melahirkan tamadun insani, karamah insaniah itu tidak ada lagi, melainkan kita cuma melahirkan golongan yang berkiblatkan wang dan pendapatan, yang akhirnya orang sudah tidak peduli lagi apa itu kebenaran, apa itu keilmuan, apa itu fakta, apa itu sempadan, apa itu prinsip, apa itu akhlak, apa itu moral. Semua itu kita ketepikan kerana yang penting adalah pendapatan.
Ini yang merisaukan saya bila saya memikirkan apa yang akan jadi 5-6 tahun ke depan. Bila semua benda itu diorientasikan dengan keuangan, dengan duit, maka kita sedang melahirkan masyarakat yang bagaimana. Sekarang tuan-tuan, bila kita ada duit, kita ibarat ada segalanya. Dan orang yang ada duit, dia ibarat orang kata apa, golongan bangsawan yang dimuliakan. Berapa ramai orang yang dipandang tinggi kerana duitnya. Berapa ramai orang yang keilmuan dia hebat dan tinggi tetapi dia pandang biasa kerana kurang duit dia. Bila kita tengok saya bagi contoh lah. Bila kita dengar tentang seseorang penceramah, ustaz ke, motivator ke, bila dia datang ke tempat kita, the first things yang appear dekat fikiran kita adalah, oh, ustaz tu naik kereta apa? Dia naik kereta apa? Dia naik kereta apa? Bila kita tanya macam tu, dia naik kereta apa? First things. Maksudnya, di situ pun telah memberi satu gambaran kepada kita. Memang kita dah set macam tu. Kita nak tahu dia naik kereta apa. Betul tak? Contoh sama lah macam saya. Kita nak tahu dia naik kereta apa. Masa tu kita dah set orientasi dia. Orientasi kita lah macam tu. Tentang sebab memang kewangannya. Dia tahu mana. Dia naik kereta apa. Kita mengukur seseorang itu dengan kereta yang dia naik. Bukan kita nak ukur dengan kereta tu sangat. Tapi nak bagi tahu. Begitulah cara kita menilai seseorang hari ni. Dengan keuangan yang dia ada, taraf hidup yang dia ingini. Begitu juga dengan konten-konten yang seperti mana yang saya cerita tadi tentang awet 20,000 itu dan sebagainya. Banyak benda-benda yang berkaitan dengan keuangan yang akhirnya hari ini akan meruntuhkan institusi insaniat ini. Tamadun insan ini akan runtuh. Percayalah satu hari nanti kalau tidak membendung. Kalau tidak satu pembendungan bagaimana nak mengawal kemasukan pengaliran wang dan bisnes ke dalam setiap lapangan dan bidang. Kalau tidak ada satu usaha untuk kita membendung dan mengawalnya, maka akhirnya kehidupan akan runtuh. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sebut hari ini dapat kita fikirkan bersama. Apa yang kita buat hari ini, apa yang kita lakukan seharian kita ini, cuba kita fikir balik. Apakah punca yang menyebabkan hari ini kita begitu terdesak untuk pendapatan? Nak salahkan para pembikin konten pun tak boleh juga. Nak salahkan orang yang buat, tak tahulah di mana silapnya. Bila saya sembang dengan orang-orang yang berfikiran sosialis, of course dia akan menyalahkan kapitalis, sistem kapital dan sebagainya. Bila sembang dengan golongan agamawan, golongan akademik cerdik pandai, dia akan membincangkan benda ni. Dia kata benda ni disebabkan tidak ada kawalan daripada sistem kerajaan dan sebagainya. Tak tahulah. Sama kita fikirkan apa punca dia yang menyebabkan hari ini seperti mana yang berlaku sekarang. So mudah-mudahan kita dapat fikir dan dapat kita komen di bawah. Tuan-tuan rasa apa punca dia yang menyebabkan jadinya seperti mana kita ada sekarang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.